I'm doing this for publicity, you know, Betul. and what I want to say, I really don't want. Alright, bersama saya sekarang ni adalah Coach Jeffrey, iaitu coach yang membantu Mr. Kenet mendapatkan kerja di Best Archery Center. Tak masalah. Alright Coach, boleh ceritakan sedikit tak macam mana ataupun bagaimana Coach boleh mengetahui kisah Mr. Kenet ataupun daripada sumber mana? Boleh ceritakan sedikit? Saya pada mulanya kita mulakan range ni Best Archery tak lama. Jadi dalam masa 6 bulan saya buat advertisement untuk cari coach lah. Saya nak bantuan lah, coach, bantuan assistant coach. Lepas tu dari advertisement saya, kakak saya Julie Kong, dia masuk ke dalam group dia, squash group, yang ex-squash group. Jadi ada yang participant dalam group yang kata, kita ada seorang ni, Kenneth, yang perlu bantuan. Jadi dia minta supaya saya interview dia. Jadi daripada tu kita buat phone call, suruh dia kemari untuk buat interview. Yang kita dapat tahu dia dalam keadaan yang agak desperate kan, untuk mencari tempat untuk tinggal, untuk mencari kerja baru. Jadi dari sumber itulah yang kita dapat jumpa dengan Encik Kenneth. Alright, adakah sebagai adik Coach Jeff berterima kasih dekat kakak sebab dah membantu untuk memviralkan Mr. Kenet? Dia masa tu bila dia datang nampak yang dia ada depression. Jadi dan dengan itu dia pun ada reputasi dia sebagai Malaysia number 1 yang kita kenalkan yang dia perlu bantuan ya. Jadi dari segi itu kita rasa bila lepas interview saya rasa macam dia boleh buat sumbangan lah terhadap Best Archery. Masa tu bila kita jumpa dia nampak macam normal. Jadi tak rasa apa-apa, tapi bila kita bagikan dia kerja, kita nampak yang dia tak ada upaya yang mental upaya untuk membuatkan kerja yang technical ya. Pada masa tu kalau tanya saya ada rasa apa-apa, saya pun tak tahu. Kerana pada masa tu kita pun tidak tahu tahap kesusahan dia atau challenge dia yang dia ada kan. Jadi untuk saya cakap terima kasih ke tak tahu kepada kakak saya, definitely kerana untuk membantu fellow sportsperson tu saya rasa sebagai peluang yang amat mustahak. Alright, daripada segi pekerjaan, adakah sumbangan lain juga yang coach berikan kepada Mr. Kenet? Sekarang ni kita ada macam career path untuk dia. Ya, career path yang bukan sebagai cleaner saja, tapi setakat ni itu saja yang dia dapat buat. Tapi untuk masa lama saya nak sekarang ni kita dah introduce dia range safety, equipment safety, equipment management. Agak susah untuk dia belajar dalam masa yang singkat. Jadi kita rasa nak diberikan masa ya. Berapa lama tu kita tidak tahu, tapi kita ada macam career path, macam development plan. Jadi step by step, bila dia dapat buat dengan confidence, yang cukup confident, baru kita berikan lebih sikit. Lepas tu kita harap dia boleh dapat menjadi assistant coach ya, pada masa depan. Okay, saya ada juga dengar khabar yang Lukomzi juga membawa Mr. Kenet ke coach, dan dia juga mengeluarkan ataupun orang kata membongkarkan peristiwa malam ni ke media sosial. Yang saya tahu, yang dia recommend kepada, yang introduce kepada kita tu, mungkin sebelah sana saya tak tahu. Basically from my side, my sister, kakak saya Julie Kong yang introduce. Okay. Alright, saya pun ada dengar beberapa isu yang berlaku berkenaan pihak yang kat dalam grup tu tak nak memberi bantuan kepada Mr. Kenet.
Cuba tak ceritakan sedikit lebih detail yang boleh kita tahu lah. Yang sebagai yang saya faham, mereka bukannya tak nak beri bantuan, tapi mereka takut yang bantuan dia dari segi wang akan dibazirkan begitu, tak ada struktur untuk dia menggunakan wangnya. Mereka nak membantu, jadi bila dia mula kerja kat sini dan mereka rasa ada orang yang boleh menguruskan, jadi mereka terus ulurkan wang untuk membantu dia. Pertama kali wang tu dibagi saya sebagai gajinya, tapi saya rasa tidak adil yang wang itu sepatutnya untuk dia. Jadi saya bukakan bank account dan masukkan wang ke dalam, yang ni saya tolong Encik Kenneth uruskan untuk mendapatkan barang yang berpatutan, yang dia necessity yang dia perlukan. Adakah duit tu semua akan digunakan untuk dari segi dia punya hospitality dia? Sekarang ni wangnya kita simpan dulu, kalau ada apa medical requirement ya yang kita kena bayar, dari inilah punca wangnya. Yang keduanya, kalau lah sekarang ni ada ramai yang menghulurkan bantuan dari segi medical, jadi wangnya akan digunakan untuk dia punya future development, untuk future dia. So kita nak tengok long term, dari segi long term, bukan dari segi sekarang untuk apa yang nak beli ke apa, bukan, tapi dari segi masa depan dia, yang apa yang kita boleh buat bantuan untuk dia untuk masa depan dia. Alright, bagaimana pula dengan orang kata orang ramai nak membantu beliau, bagaimana? Yang ni saya rasa sekarang ni memang baik, kerana ramai yang keluarkan untuk buat komen funding pertamanya, yang kedua banyak moral support ya. Mereka tidak melupakan dia. Ramai fan yang kenal dia masa tu dulu, sekarang ni perlukan banyak offer untuk tolong. Jadi saya rasanya macam dia tidak dilupakan. Coach rasa kemungkinan mungkin mereka akan salah gunalah funding tu. Diorang gunakan nama Mr. Kenneth, tapi sebenarnya untuk diri sendiri. Macam mana Coach nak orang kata nak bukan membantu, macam saluran yang benar lah? Dengan cara ni, kerana akaun tu bawah nama saya bertanggungjawab ya terhadap dia. Encik Kenneth ada akses kepada akaun dia, nampak semua kat dalam tu, dan yang ni pun ada transparent. This is public money. Jadi sesiapa yang nak tahu bagaimana dia digunakan, saya boleh. Kita sanggup buat report macam mana dia digunakan, bagaimana dia dibelanjakan. Ya, pada masa ni kita harap yang kegunaan tu tidak wang ni tidak disalahgunakan, kerana yang ni dikirakan public funds ya, public funds. Jadi the public has the right to know how it's used, and that it's used properly lah, digunakan dengan cara yang betul. Alright, ada juga tahu beberapa isu yang dekat Facebook, ada orang netizen lah kebanyakan, dia suka komen-komen macam mengatakan Coach Jeff ni adalah orang kata nak cari nama saja, sebenarnya tak nak membantu. Macam mana Coach nak bukti kat diorang ni sebenarnya yang Coach ni bukan orang sebegitu? Kata sebenarnya saya tak ada apa nak buktikan. Pada masa yang kita ambil dia ke dalam tu, kita rasa beban dia tinggi, kerana kalaulah ada apa-apa yang berlaku pada dia, accident ke, kalau dia terjatuh, kalau dia kena stroke lagi, kita yang tanggung medical, kerana dia ada dalam premis kita, dalam kita punya tanggungjawab ya. Jadi pada masa tu kita tidak fikir lebih daripada tu, yang tu kita rasa beban. Jadi bila kita dapat bantuan dari luar, kita rasa macam beban tu ditanggungkan, kita rasa relief ya. Tak ada pada satu masa kita rasa yang kita buatkan untuk publication atau publicity atau apa, kerana range ni kita bukakan di tempat yang sunyi.
tujuan dia untuk member kita, untuk student kita, student kami siapa-siapa yang betul-betul interest nak join kita. Kita ada cukup untuk aktiviti di sini, dan nampak tempat dia pun kecil. Kita tidak ada tempat yang cukup untuk ada ramai student ke ramai orang untuk masuk. Kita kena buat macam kalau ada orang nak masuk tu, dia kena buat appointment. Kita tak ada masa. Jadi publicity itu bukan satu how to say something so important for us ya pada masa ni. Okay, Coach sebagai bos dekat sini, adakah dari segi kebajikan KBSP SOSO, Coach ada buka tak akaun untuk dia? Dia belum confirm lagi. Kita dalam policy kita ada probation period. Jadi dalam masa probation period ni, lepas ni kita akan mulakan EPF Soksio. Sekarang ni dia under contract. Jadi dia ada contract untuk probation, masa probation. Okey, bagaimana pula kalau Mr. Kenneth tidak mencapai tahap sampai ke 3 bulan tu? Pada masa ini kita tidak fikir yang tu. Yang kita fikir tu dari segi apa yang kita boleh buat untuk dia. Saya tak rasa pada masa ni, saya tak rasa ini ada satu masalah. Ya, kalau dia fail, saya rasa kita yang fail. Kita yang fail dia, kerana kita ada environment yang sesuai untuk dia, boleh dikatakan rehab, rehabilitation untuk memulihkan kata minda dia lah. Okey. Yang terakhir, apakah harapan Coach untuk Mr. Kenneth dan juga mungkin dari segi lain-lain ke? Harapan saya yang paling tinggi untuk dia berdikari. Ya, independent, boleh menjaga diri, boleh menjaga finance dia, menjaga bertanggungjawab terhadap dia punya future dia, masa depan dia. Kalau dia dapat ini, ada challenge lah yang tinggi, kerana lepas stroke kita tak tahu arah yang kita yang boleh tuju. Tapi bukan setakat arah, tapi kita tak tahu results yang kita boleh dapat. Kita tahu arah yang kita nak tuju. Jadi sekarang ni kita ada plan dan kita jalankan plan. Thank you very much, because a lot of people think that I'm doing this for publicity, and what I want to say, I really don't want. That's why I told FMT that time. I didn't realize bila kita buat yang interview tu, kita tak rasa macam akan dapat publication macam ni, so much attention. Pada masa tu kita hanya fikir nak membantu dia, kerana ini beban yang paling tinggi untuk kami. Kami company yang kecil. Jadi kalau dia terkena apa-apa yang medical fees ni, kita tak tahu, kita ada upaya untuk tolong dia. What happens after? Kalau dia kena stroke, dia masuk hospital, takkan kita tinggal dia begitu. Kita kena tanggung, right? Jadi macam tu kita dengan partner kita discuss, tak apalah, we bite the bullet. Kalau ada apa kita tanggungkan, and then see what we can do. Jadi yang first plan tu untuk dapat medical. Daripada medical kita boleh faham. Jadi kita slow process lah. Bila kebajikan atlet mereka datang tu, kita rasa wow, so good, so lucky somebody come and help, to come and get that medical, find out exactly what, and then from there kita boleh maju ke depan. Alright, terima kasih Coach sebab dah meluangkan masa bersama saya dan juga fans-fans Harimau Melaya. So kita mendoakan sama-sama untuk kesejahteraan Mr. Kenneth dan juga masa depan dia. Terima kasih.